ambil link untuk Facebook Live ni. So boleh bagi dalam grup untuk siapa yang mungkin ada isu masalah dengan Zoom lah. Okey, baik. Okey, so alhamdulillah jelas. Clear dari dengkil. Okey, baik. So selamat pagi dan salam Ramadan kepada semua yang muslim lah. Bagi yang non-muslim, boleh juga cuba-cuba berpuasa. Ramai yang kawan-kawan saya non-muslim boleh cuba juga berpuasa. Seronok sebenarnya. Yalah, boleh rasalah macam mana kami-kami ni berpuasa kan. So apa pun, apa khabar semua? Macam mana dengan kita punya Ramadan kita, dengan kita punya amalan kita semua tuan-puan? Bertambah baik ke ataupun sama je puasa tak puasa? Ramadan tak Ramadan? Kalau siapa yang bertambah, komen sikit. Bertambah coach, kan? Lebih baik, alhamdulillah. Bagi siapa yang rasa sama je, kan? Kalau rasa sama tu something wrong lah tu, kan? Maknanya dia tak, mungkin belum appreciate lagi, kan? Malam kena tarawih dari 8 ke 20. Saya setakat ni 8 je. Okey dah tu, okey lah Okey, baik. So alhamdulillah bertemu kita dalam program mingguan kita dalam klinik bisnes. Kan, klinik bisnes bersama dengan saya Coach Syahril. Bagi yang belum kenal, so kenalkan, saya nama Muhammad Syahril Kamaruddin ataupun orang panggil Coach Syahril lah. Kan, ada ke yang baru kenal tu? Komen sikit. Saya baru ni first time. Ada ke? Okey, bagi yang first time tu boleh komen sikit. First time coach, first time. Kan? Bagi yang berada di, boleh ke semua? Kalau ni saya bagi sekejap saya punya ni. Boleh bantu-bantu sikit. Saya ada bagi link untuk Facebook Live. Semua orang boleh klik, tekan dekat situ, boleh tekan button share dulu sikit. Kan? Pergi dekat Facebook Live tu, untuk siapa yang ada isu dekat Zoom, boleh klik link yang saya bagi tu, boleh pergi dekat live. Dan siapa yang dah ada dekat live tu, tekan button share supaya lebih ramai orang yang dapat manfaat. So hi juga kepada semua yang ada dekat dalam Facebook. Okey, baik. So jom, sebelum kita mulakan sesi kita pada hari ini, saya seperti biasa kita nak bawa keberkatan, kebaikan dan juga semoga kelas kita ini menjadi satu amalan yang baik, dipermudahkan kelas kita ni. Jadi kita nak mulakan sesi kita ini dengan kita nak baca Ummul Kitab Al-Fatihah dan juga doa sedikit. Boleh? Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin ya rabbal alamin. Okey, baik. Okey, jom kita mulakan sesi kita ini. Jom saya share slide Okey, baik. Sekejap. Okey, baik. So, sebelum saya mula, mungkin saya kenalkan sikitlah nama bagi siapa yang mungkin belum kenal. Saya nama Coach Syahril, orang panggil lah Coach Syahril. Kepakaran saya memang dalam digital marketing. Saya adalah certified trainer untuk Facebook. Saya juga adalah digital marketing professional dan juga master trainer kepada MDEC sampai sekarang lah, daripada tahun 2016 saya ikut 2016 sampailah sekarang, sampai 2022 dah ni. Dan alhamdulillah saya diberi peluang untuk train lebih ramailah, saya rasa bukan 10,000 dah ni, saya rasa dah tak tahulah nak kata puluhan ribu jugalah orang
Alhamdulillah berkongsi berkenaan dengan digital marketing dan saya juga buat bisnes tuan-puan. Sama juga macam awak semua, saya adalah CEO untuk Speed Office 99 Academy Sdn Bhd dan saya CFO untuk ZNS Synergy Sdn Bhd. Saya punya base dekat Terengganu sebelum ni, tapi masih lagi saya punya office, staff semua dah ada dekat Terengganu. Tapi sekarang saya dah berpindah, saya lah personal saya berpindah ke Kelantan. Jadi saya buka office pula dekat Kelantan ni satu. Ada satu bilik seminar kat sini namanya ZNS Academy. Dan apa pun saya remote lah daripada Terengganu tu kan. Tim saya ada kat Terengganu tu, kita Zoom je lah kan. Dan insya-Allah kita akan besarkan operasinya dekat Kelantan lah pula insya-Allah Okay, jadi minta doa untuk sahabat-sahabat semua ni untuk supaya terus berkembang lah insya-Allah dipermudahkan. Okey, baik. So itu sahaja. So siapa yang baru berkenalan tu komen sikit. Salam perkenalan coach. Bagi tahu nama sikit. Okey, baik. So apa pun jom kita mulakan sesi kita ni. Okey. Untuk siapa yang baru join ni, mungkin just untuk awak punya info, klinik bisnes ni dia ada setiap minggu tuan-puan. Setiap minggu ada klinik bisnes yang kita belajar pada hari ini. Dan insya-Allah klinik bisnes ini saya punya konsepnya, saya cuba letakkan konsep dekat dalam klinik bisnes ni, kekuatannya adalah dia akan go on more on practical. Lebih kepada practical cara bagaimana untuk kita buat. Bukannya sekadar teori tapi terus kepada strategi dan practical macam mana nak buat. Kan? Siapa yang dah join sebelum ni? Komen sikit. Best ke best? Kita punya kelas kan? Tak tahulah tapi harapnya dia bermanfaat lah. Bagi saya yang utamanya adalah hari Selasa adalah hari untuk saya dapat pahala daripada berkongsi inilah. Okey, baik. Mohsin kata best, Shiken cakap best kan. Okey, baik. Jom. So hari ini kita nak belajar berkenaan dengan apa tuan-puan? Okey. Hari ini kita nak belajar berkenaan dengan database. Tapi saya tak rasa kita boleh habiskan semua sebab kelas database ni saya buat 1 hari punya kelas. Tapi apa pun saya akan cuba ambil benda-benda yang paling penting sahaja dalam nak belajar database. Boleh? Okey, baik. Tuan-puan. Sekarang saya nak pergi dahulu kenapa? Bolehkah kita mula ni? Siapa dah ready untuk kita mula ni? Komen sikit. Ready coach? Jom. Siapa-siapa yang dekat dalam Facebook tu komen juga. Jom coach, jom. Ready. Okay. So apa yang kita nak belajar hari ni, saya akan fokus more on database. Kan? Okay. Macam mana nak link FB? So saya bagi sekali lagi link FB dekat sini Saya bagi dekat bahagian chatting. Okay, baik. So saya nak tanyalah awak lah tuan-puan. Apa isu yang ada kepada usahawan? Saya nak bagi tahu kat sini kenapa kita perlu ada database. Kenapa tuan-puan agak-agak? Baik. Nombor 1, saya nak pergi kepada isu yang kebanyakan. Boleh saya terus mula ni sebab saya rasa saya nak kalau boleh sebab saya akan sambung habis je kelas ni, saya akan terus sambung kepada saya punya MBA. Saya sambung master. Jadi saya minta dengan sepatutnya pukul 9. Tapi saya kata hari Selasa adjust sikit jadi pukul kelas tu lepas daripada saya punya klinik bisnes ni. Okey, baik. So, siapa setuju dengan saya? Ramai orang yang penat buat marketing. Penat buat marketing sebab apa tuan-puan? Sebab nak dapatkan customer baru. Setuju dengan saya? Siapa setuju? Komen sikit. Setuju coach. Penat ke tak penat tuan-puan buat bisnes ni? Siapa orang bisnes kat sini? Saya semua orang kat sini buat bisnes lah. Sama ada kecil ke besar. Tapi kita anggap semua orang buat bisnes. Penat ke tak penat tuan-puan? Saya nak tanya. Penat tak penat kita buat posting setiap hari? Penat tuan-puan? Penat tak penat kita nak kena buat blasting setiap hari? Penat tuan-puan? Tapi saya boleh cakap apa tuan-puan? Kebanyakan orang, dengar sini betul-betul, yang buat marketing, kenapa mereka jadi makin penat dan akhirnya awak akan mula rasa nak give up. Sebab apa? Sebab awak rasa macam setiap hari nak kena cari. Siapa yang nak beli dengan aku hari ni? Siapa nak beli dengan aku hari ni? Betul tak tuan-puan? Siapa ada isu macam ni? Isu macam ni kebanyakan sebab saya dah coach ramai orang yang isu yang antara sebab paling utama adalah sebab apa tuan-puan?
Sebab tiada database. Siapa setuju dengan saya? Komen sikit. Setuju, Coach? Bila awak tidak ada database, apa yang berlaku? Maka awak akan tengok, awak akan tend untuk nak cari customer baru. Bila orang dah beli, awak pun cakap, oh nak cari lagi, buat blasting lagi. Betul? Blasting lagi. Tapi awak tengok company-company yang berjaya, bisnes-bisnes yang berjaya, apa yang mereka ada? Mereka ada apa, tuan-puan? Ada follower. Bisnes yang betul, baguslah. Mesti ada follower. Semua orang komen, mesti ada follower. Follower itulah database. Follower itulah database, tuan-puan. Baik. Tapi ramai orang dia berhenti follower ni, dia ikut apa? Oh, aku dapat banyak like, aku dapat banyak orang follow aku dekat dalam Facebook. Itu follower ke? Betul, follower. Tapi follower yang saya maksudkan, awak kena pergi lebih dalam lagi, sebab follower ini awak kena convert dia menjadi prospek. Saya buat kat bawah lah, tuan-puan. Apa yang kita kena buat sekarang apa? Follower ini yang kita ada itu mesti menjadi prospek. Semua orang komen prospek. Prospek, kalau saya punya definition, saya selalu bagi tahu dekat sini saya, untuk orang tu jadi prospek aku mesti ada database dia. Faham, tuan-tuan? Jadi that's why inilah kesilapan ramai orang. Nih, saya tulis kat sini. Kesilapan. Saya campur-campurlah kat sini. Kesilapan ramai orang adalah apa? Adalah ingat apa? Adalah hanya tahu buat posting. Apa tujuan kita buat posting, tuan-puan? Kita buat posting untuk buat orang tahu. Okey. Semua orang, saya nak awak komen, buat orang tahu. Step pertama dalam marketing. Dengar sini, tuan-puan. Step pertama dalam kita nak buat marketing adalah apa, tuan-puan? Kita nak buat orang tahu, orang nampak, orang jumpa, dan orang ingat. Ingat 4 benda ini, tuan-puan. Buat orang tahu, orang nampak kita, orang tahu kita, mula-mula orang jumpa kita. Lepas tu orang tahu pasal kita. Lepas tu orang nampak kita. Lepas tu orang tahu kita. Lepas tu orang ingat kita. Betul? Dalam susunan dia macam itulah. Tapi tak apalah ni. Maknanya apa? First dalam marketing adalah buat orang selalu nampak kita. Betul? Sebab tu step pertama dalam marketing yang real lah, yang betulnya bukan terus jual. Tapi buat orang jumpa. Tapi dengar sini semua. Apa kesilapan ramai orang? Bukan sekadar awak, tuan-puan, saya pun sama. Siapa yang dekat dalam Facebook pun sama, komen, lepas tu jangan lupa tekan button share. Okey, baik. Kesilapan kita apa, tuan-puan? Saya dulu pun sama. Saya ingatkan apa? Oh, aku ni nak apa ni? Saya tahu dah. Sebab saya belajar. Saya belajar dia kata apa? Okey, untuk kita berjaya dalam bisnes, dalam digital marketing ini, nak ke tak nak, kita kena bina brand. Bina brand apa? Kita kena naikkan brand ni, maksudnya orang ingat pasal kita. Orang ingat pasal kita tu brand lah, tuan-puan. Orang tahu pasal kita. That's why saya nak tanya juga kat awak sini, awak dah ada brand ke belum? Nanti kita bincang kat bawah sekejap lagi. Tapi apa pun, apa yang saya buat apa? Saya pun naikkan personal branding saya. Kan, saya buat saya punya personal branding. Saya punya Facebook dulu, setiap kali saya posting, setakat nak dapat 100 like tu biasa. Posting dapat 100 like itu benda biasa. Kalau tak dapat 100 tu pelik. Ceritanya apa? Dah ramai mula follower, betul? Ini yang berlaku dekat ramai orang. Ada tak awak jumpa ramai orang yang ada follower? Ada kawan saya sampai ratus ribu follower dia dekat dalam TikTok, dekat dalam Facebook, dekat dalam IG. Ramai follower. Tapi kita kena tanya dia balik, engkau yang ramai follower tu, engkau yang ramai orang like tu, kan, sale banyak ke? Betul tak, tuan-puan? Jadi, ini kesilapan ramai orang. Sebab dia ingat apa? Dia ingatkan kita buat posting sekadar buat orang nampak, orang tahu pasal kita. Cukup macam tu. Tapi tak, tuan-puan. Apa yang awak kena fikir step kedua sekarang adalah apa, tuan-puan? Adalah macam mana nak convert follower itu menjadi customer, betul? Tapi sebelum jadi customer, awak kena fikir dulu step kedua apa yang aku kena buat sekarang. Macam mana aku nak convert aku punya follower sekarang ini menjadi database.
Faham tuan-puan? Ni, forward dia jadi prospek. Prospek ni apa? Ada database. Siapa mula clear dah? Kan? Komen sikit. Oh, nampak coach. Bukan awak je, saya pun sama. Setahun lebih saya rasa saya punya silap. Silap apa? Saya buat personal branding. Adalah orang beli produk kita, betul tak? Tapi kita penatlah tuan-puan. Sebab apa? Sekarang ni, bila awak tunggu orang datang sahaja, apa yang penat? Penat sebab awak tunggu orang yang approach kita. Betul? Tapi marketing yang bagus adalah aggressive marketing. Aggressive ni apa? Kita yang approach orang. Kita yang PM orang. Betul tak tuan-puan? Tapi kalau kita PM nak jual je macam tu, orang suka ke tak suka? Orang tak suka. Betul? Tapi macam mana kita nak remind dia, kita nak bagi tahu kita punya promo, kita nak bagi tahu kempen kita kalau kita tak ada database. Betul tuan-puan? Jadi that's why kita perlukan database. Jadi apa gunanya database ni tuan-puan? Kan? Okey, siapa belajar sesuatu setakat ni? Komen sikit. Belajar sesuatu coach. Komen, belajar sesuatu. Jadi lepas ni saya nak dulu tanam macam ni dulu. Tanam dulu macam ni. Aku nak buat marketing, digital marketing. Coach bagi tahu, mula-mula yang aku kena buat adalah apa? Aku kena buat orang nampak aku. Selalu nampak. Hari-hari orang nampak. Tapi tak boleh berhenti macam tu. Aku kena fikir pula sekarang. Macam mana aku nak dapat database mereka? Sebab apa? Sebab lepas itulah aku boleh tukar mereka ini menjadi customer. Daripada database ni barulah kita boleh buat closing tuan-puan. Betul tak tuan-puan? Closing. Boleh. Kita ada sebenarnya kita dah belajar sebenarnya marketing roadmap, tapi saya tak nak pergi nanti jadi lama pula kita punya kelas. Tapi saya just nak suruh awak nampak dulu flow. Yang kedua adalah apa? Buat orang jadi kita punya database. Boleh. Okey, alhamdulillah. Okey, baik. So sekarang bila kita sudah ada database, kenapa kita kena ada database tuan-puan? Nombor 1. Awak komen sikit, retargeting. Inilah powerfulnya database adalah apa tuan-puan? Kita nak target semula. Maksudnya orang yang sudah pun masuk dalam kita punya ni, dulu kita dah pernah approach dengan dia. Tapi sekarang kita boleh gunakan mereka ini untuk kita retarget balik. Target semula kepada customer tu. Kita boleh approach balik. Kan? Jadi contoh, kita adalah promosi sempena Ramadan. Contoh kita buat Ramadan lah pula kat sini. Ramadan. Tapi mungkin awak nak bagi, ikutlah. Mungkin awak kena adalah strateginya. Cumanya, macam mana kita nak engage balik dengan dia? Kita mesti ada database. Itulah yang kita panggil sebagai retargeting. Baik. So sekarang, kita pergi kepada yang kedua. Database ini dia ada jenis-jenis database tuan-puan. Jenis-jenis database. Baik. Iaitu that's why bila kita ada database, kita boleh buat segmentation. Semua orang komen segmentation. Segmentation ni maknanya kita ada kelompok kita. Okey, dalam bahasa marketing dia ada beberapa jenis database ataupun beberapa jenis lead. Lead ni database lah tuan-puan. Lead. Lead ni maknanya kita dah ada. Dia punya ni. Okey, baik, sebelum tu. Kita punya database ni apa tuan-puan? Mungkin ada orang tanya, database ni apa benda database ni? Saya tulis kat sini lah. Saya buat nombor 1 lah kat sini. Okey. Database ni biasanya dia adalah something yang kita boleh. Saya punya definisi, saya tak sure buku cakap macam mana, tapi bagi saya database adalah something yang boleh menyebabkan saya boleh pecahkan semua tembok, saya boleh masuk personal kepada dia. Jadi apa benda? Saya nak ada nama. Kalau boleh lah. Tak ada nama pun tak apa tuan-puan. Tapi kalau boleh ada nama. Tapi saya nak yang pentingnya apa? Nombor phone. Dan juga email. Yang lain tu boleh. Awak nak tahu umur dia, nak tahu dia tinggal dekat mana. Itu baguslah. Itu sebagai maklumat tambahan. Tapi yang paling penting yang sekarang ni adalah apa? Nombor phone dan juga email. Boleh?
Apa yang susah tu Hasan? Apa tu Hasan pula Azizah Hasan? Kan? Okey, baik. Jadi sekarang nombor phone dan juga email. Kan? Jadi sekarang kalau ni ada orang yang banyak daripada saya punya yang kelas ni yang main tanya, coach kenapa asyik coach duk asyik guna guna grup WhatsApp, kenapa tak buat Telegram je senang, kan? Kenapa tak buat Telegram senang, masuk je dalam Telegram kan boleh muat ramai sampai 200,000 orang dekat dalam Telegram tu. Tapi menjawab soalan tu, kalau siapa yang tahu sebab apa saya tak guna Telegram? Sebab bila saya masuk dalam Telegram ini, bila orang masuk dalam Telegram tu, dalam grup channel kita ke, kita tak boleh nak ambil nombor phone dia. Kalau dia tak bagi, kita tak boleh nak ambil. Tapi, that's why saya guna WhatsApp. Sebab apa? WhatsApp adalah bila orang masuk dalam grup WhatsApp, bila orang PM kita, dia terus dah boleh dapat, kita terus boleh dapat dia punya nombor phone. Boleh? Ya, satu lagi sebab awak jarang buka Telegram jugalah dekat Malaysia ni. Tak semua suka buka Telegram. Ya, betul. Satu lagi sebab Telegram ni kalau ikut dari segi powerful dia, dari segi bagus dia punya features tu, dia jauh lebih bagus daripada WhatsApp pun. Cumanya, sebab mungkin bagi saya lah, mungkin dah terlambat sikit lah kot. Jadi, back kepada tadi, database ini dia ada segmentation dia yang kita boleh bahagikan. Okey, baik. Yang pertama adalah hot lead. Hot database. Siapa nak komen? Hot lead. Hot lead ni maksudnya apa? Database yang memang biasanya dia ini adalah database yang besar kemungkinan dia akan beli. Biasa kalau saya ni, hot lead ni adalah orang yang dah pernah beli. Dah pernah beli ni saya panggil dia hot lead. Warm ni apa warm? Warm ni orang yang sudah pun dia dah ada minat. Dah minat dekat kita. Contoh, awak hari ni awak masuk, mungkin sebahagian besarnya datang daripada grup WhatsApp. Jadi awak semua adalah warm lead. Warm lead ni maksudnya apa? Awak dah kenal. Awak dah suka dah. Awak dah kenal dah, betul tak? Jadi ia adalah warm lead. Dia dah kenal dah kita, tapi tak semestinya dia dah membeli, betul tak? Tak semestinya dia akan beli, tapi dia adalah warm lead. Satu lagi adalah cool. Cool ni maknanya ini memang betul kita panggil setengah dipanggil cold call. Cold call tu maknanya kita call orang yang tak kenal pun. Cool lead ni maksudnya orang yang sendu lah kita panggil kan. Yang sendu, orang yang belum kenal kita. Jadi boleh juga kita ambil database macam ni, tapi kena dia punya closing rate sangat rendah lah kan. Jadi hot lead ni closing rate dia tinggi, warm lead ni dia akan dia lebih tinggi closing rate, hot lead paling tinggi, cool lead ni paling rendah sekali lah. Okey, baik. So saya rasa cukup untuk yang tu, sebab sekarang saya nak pergi kepada sikit sahaja sebelum saya masuk kepada praktikal bagaimana untuk kita dapatkan database. Boleh? Okey, baik. So sekarang saya nak awak faham dahulu ini 4 benda paling penting. 4 benda paling penting secara internal dalam bisnes kita yang awak kena selalu fikir. Siapa nak saya tunjukkan dekat awak? Awak kena selalu fikir 4 benda ni. Siapa nak komen sikit? Nak tahu coach? Nak saya terangkan? Nak saya tunjukkan? Okey, baik. Jom saya share. Baik, tuan-puan. Ini bila awak nak mula buat bisnes, digital marketing ke, nak buat bisnes apa-apa je lah, awak kena fikir 4 benda ini. Baik, tapi saya tak nak terang secara detail lah, tapi saya nak kaitkan dia bagaimana database itu datang. Okey, baik. So, pertama, bila kita buat bisnes, apa yang awak kena buat? Nombor 1 adalah awak kena tanya soalan. Soalan apa, tuan-puan? Soalannya adalah, kenapa orang mesti beli dari aku? Awak kena jawab soalan ni, tuan-puan. Tak kisah awak buat jual benda yang sama macam orang lain ke, buat benda yang rare daripada orang lain ke,
Awak kena jawab soalan ni. Kenapa orang nak kena datang dekat aku? Kenapa dia tak datang dekat orang lain? Jadi, itu yang kita panggil sebagai Unique Selling Proposition. USP. So, semua orang komen. USP. Okey, baik. So, antara saya betul kemarin saya ada belajar dalam saya punya master, tapi kebetulan saya boleh terangkan dekat sini tuan-puan. Okey. Antara benda, banyak benda lah kita boleh buat unique selling point. Kalau saya nak cerita kat sini panjang. Jadi USP bukan USB. USP. Sebab saya nampak ada orang komen USB. USB tu yang cucuk tu. Kan? USP ni apa? Unique Selling Proposition. Yakni bisnes kita lah. Baik. Katakanlah siapa sini yang dia rasa dia tak jumpa lagi kekuatan bisnes dia. Ada tak kat sini? Yang dia rasa macam, oh saya tak tahulah coach, apa benda yang bagusnya pasal saya. Kan, nombor satu tuan-puan yang saya selalu tekankan. Nombor satu, yang benda paling basic yang awak kena buat, nombor satu adalah apa tuan-puan? Brand. Semua orang komen, brand. Kalau awak tak boleh carilah benda apa yang susah sangat aku ni, kan? Aku punya sedap, orang lain pun sedap. Tapi ingat tuan-puan, yang akan paling mudah membezakan kita daripada orang lain, yang menyebabkan orang mudah ingat dekat kita adalah brand. Oh, saya bisnes kecil-kecil je kot, nak kena ada brand ke? Yes. Kena ada brand tuan-puan. That's why saya selalu tegur kepada orang, siapa sini yang dia buat dropship? Siapa sini yang jadi agent? Betul tak? Walaupun awak jadi agent, awak jadi dropship kepada orang lain. Hatta saya punya team dekat sini. Mungkin ada yang jadi affiliate saya. Saya selalu bagi tahu. Walaupun awak jual, mungkin awak tolong promote saya punya seminar, awak tolong promote saya punya video, awak tolong promote saya punya produk. Tapi saya selalu bagi tahu apa? Awak kena letakkan diri awak sekarang ini, awak adalah brand awak sendiri. Brand awak tu apa? Apa yang awak brandkan diri awak? Contoh awak jadi apa? Kalau saya punya tim lah. Ataupun awak jadi brand kepada apa? Nuraisa contohnya. Kalau awak duk promote brand Nuraisa aje, siapa yang untung? Nuraisa je lah yang untung. Tapi tiba-tiba awak cakap, oh tak best lah Nuraisa ni, macam susah je nak jual, tak kenal je dengan aku punya minat. Tak kena dengan aku punya minat, betul tak? Tiba-tiba awak pun nak buat produk lain. Apa yang berlaku dekat awak? Awak terpaksa mula daripada awal balik. Sebab apa? Sebab awak tak ada brand. Jadi buatlah paling kurang, buatlah personal brand. Personal brand, kalau saya buat apa? Saya buat Coach Syahril. Awak buatlah. Kan, orang nak guna nama Cik Na ke, awak nak guna apa? Sifu apa? Ikutlah. Kan, Sifu Cermin ke, Sifu apa, macam-macam Sifu ada. Kan, pakar apa? Ada orang guna pakar HR. Ada orang guna apa? Ada orang guna nama brand apa? Burger King. Contoh. Sifu kopi. Boleh. Tak ada masalah tuan-puan. Faham ke? Siapa faham ni? Siapa rasa sentap sikit? Kan? Komen. Oh sentap coach. Siapa yang belum ada brand? Buat brand. Dan brand ini jangan tukar setiap bulan tuan-puan. Jangan tukar setiap bulan. Brand ini kekalkan. Kalau boleh awak ada logo. So lepas ni senang. Awak nak jual kereta ke, nak jual apa sekalipun, logo itu maintain. Boleh. Ada huraian lagi bab ni. Hasnul, ada. Kalau nak cerita pasal brand ni mungkin jadi panjang. Kan? Tapi kita tak nak cerita pasal brand saya. Tapi paling mudah untuk awak nak buat USP adalah apa? At least awak ada brand. Boleh-boleh? Brandingkan diri kita. Orang kenal at least. Okey, baik. Itu nombor satu. Coach, kalau pakai logo company boleh ke untuk brand? Boleh. Sebab brand ni dia ada dua. Satu personal brand, yang kedua dipanggil corporate brand ataupun organization brand. SKV Online Kelantan, boleh ke? Okey. Awak buat SKV Online Kelantan. Kalau saya, rugilah. Sebab apa? Sebab awak naikkan brand SKV saja. Kan? Mungkin nak buat nama apa? Cik Ain the Gorgeous. Gitu. Buat hashtag Cik Ain the Gorgeous. Contohlah. Guna. Dan awak selalu guna hashtag yang sama. Hashtag yang sama. Hashtag yang sama. Menyebabkan orang apa? Orang ingat SKV, orang ingat awak. Faham ke ni? Jadi,
Bolehlah guna SKV tu, boleh. Memang awak kena naikkan nama SKV tu, tapi jangan kekal dengan SKV itu sahaja, tapi orang kenalkan SKV itu dengan awak. Boleh? Okey, baik. Itu nombor satu. Banyak kalau saya nak cerita dekat sini, kenapa orang mesti beli ni banyak. Okey. Cumanya saya nak cerita apa yang saya belajar kemarin, yang saya tertarik, yang mungkin saya boleh kongsikan hari ini adalah apa? Awak boleh buat dipanggil collaboration. Semua orang komen sikit, collaboration. Strategic collaboration. Saya mengajar ni sekali nak suruh saya ingat juga sebenarnya. Okey. Strategic collaboration ni macam mana tuan-puan? Okey. Satu, collaboration dari segi harga. Yang kedua, dari segi servis dan produk. Yang ketiga, dari segi logistik. Okey. Apa benda tuan-puan? Okey, macam ni. Ada benda kadang-kadang kita duk fikir, okey, aku punya ni masih kurang special lah. Okey, baik. Awak boleh cari, awak boleh buat collaboration juga tuan-puan. Collaboration ni maksudnya apa? Ni banyak strategi ni, tapi saja saya nak highlight ni sikit. Jam 9.30 Okey. Collaboration ni maksudnya awak cari, contohlah. Untuk dari segi collaboration, dari segi harga, mungkinlah contoh, pernah saya pernah bagi tahu satu syarikat ni dia buat apa tahu? Dia buat kedai makan tahu. Kedai makan dia ni biasa saja, tapi kedai makan dia ni dia ada sebelah dia tu dia ada satu kedai gunting. Kedai gunting ni memang ramai orang datang. Baik, boleh tak dia buat collaboration dengan kedai gunting tu? Dari segi harga, boleh? Kan? Jadi dia bagi tahu dekat kedai gunting sebelah tu, kan? Dia bagi tahu apa? Dia bagi tahu, okey, siapa yang gunting rambut dekat situ boleh dapat apa? Boleh dapat voucher. Percuma, voucher makan ataupun boleh dapat voucher dapat teh ais percuma, contoh. Jadi itu juga boleh jadi kelebihan kepada. Jadi kalau bayangkan, kalau awak collaboration dengan that's why awak tengok kenapa company-company besar dia banyak bagi macam voucher-voucher ni supaya apa? Supaya company lain juga tolong promote untuk dia punya brand. Boleh? Okey, saya rasa cukup saja. Awak faham dah. Boleh faham ke ni? Siapa komen sikit? Faham, coach. Sama juga dari segi service and product. Awak boleh collaboration dengan orang lain, produk yang mungkin lagi famous daripada awak, ataupun awak nak buat satu orang beli dekat sana, dia boleh dapat harga lebih murah kalau dia beli juga daripada kita, ataupun buat sekali, kombokan dengan orang lain punya package. Kan? Jadi tengok macam mana awak boleh collaborate dengan orang lain punya. Boleh? Okey. Dan satu lagi logistik. Logistik ni contoh, kita boleh juga buat contoh. Awak buat kedai makan. Jadi kedai makan ada saya pernah promote hari tu. Awak buat kerjasama dengan apa? Grab. Ambil servis daripada Grab. Grab ambil dari segi logistik. Awak tahu tak? Kedai makan yang ada Grab, sale-nya satu kedai kadang-kadang separuh daripada sale kedai dia tu datang daripada Grab. Tahu tak? Orang dekat rumah saya, dekat perumahan saya, 100% Grab. Buat apa? Jual sate. Kan? Jadi sekarang dah berubah. Jadi that's why kita boleh cari kekuatan produk kita juga melalui collaboration. Tapi banyaklah dekat sini. Cumanya kemarin saya belajar benda ni. Jadi saya ajar dekat awak juga supaya saya pun jadi lagi ingat. Boleh ke? Siapa belajar sesuatu tuan-tuan? Komen. Belajar sesuatu. Dia jawab tak nak jawab melencong dah ni. Okey, baik. Yang kedua, boleh ke ni? Okey, seterusnya dekat sini adalah customer segment. Semua orang komen customer segment. Soalan kedua yang awak kena tanya. Satu soalan tadi awak kena tanya adalah, kenapa orang mesti beli daripada aku? Soalan seterusnya adalah awak kena tanya, siapakah target customer? Okey, baik. So saya tak nak hurai panjang, tapi apa pun dekat sini, apa yang awak nak tahu adalah apa? Adalah siapakah customer. Saya kalau ada saya pernah conteng sebenarnya ni. Saya ambil yang ni, dah ada conteng. Okey. Siapa yang paling memerlukan produk kita? Customer avatar, contoh. Jadi kita carilah siapakah yang
kita punya customer, orang tu kerja ke, orang tu duduk dekat bandar ke, okey baik. So sekarang, tak apalah, maknanya sekarang saya just nak bagi tahu, saya tak nak cerita lama kat sini sebab dia takut jadi panjang. Boleh ke setakat tu? Siapa target customer? Ya, betul. Sebab apa? Customer ni dia ada emosi dia. Bila kita kena kepada emosi dia, maka dia akan mudah untuk beli. Baik, tak apa, yang tu kita tinggal tepi dulu sebab kita dah pernah cerita dah. Kalau buat run FB ads, penting ke kita buat hashtag? Boleh? Hashtag bagi saya, kalau dekat Facebook, dia bukan untuk dia bukan fungsi macam TikTok, macam Instagram, tapi cukup untuk kita nak orang ingat kita punya brand. Jadi kita guna hashtag. Okey, baik. So sekarang macam ni. Hello, dengar sini semua. Dengar sini semua. Baik. Di mana datangnya marketing, tuan-puan? Baik, gini. Awak bayangkan sekarang ini aku punya bisnes. Ini aku punya kekuatan bisnes aku dekat sini. Baik. Dan aku dah kenal dah siapa aku punya customer. Maka awak kena fikirlah siapa customer aku yang paling sesuai sekali, kan? Kita tak nak bincang ni sebab kita dah pernah banyak kali bincang pasal ni. Jadi di situlah datangnya marketing ni kat tengah ni. Marketing ni apa, tuan-puan? Marketing maksudnya sekarang macam mana aku nak bagi tahu customer aku ni, aku dah tahu dah customer aku. Macam mana aku nak bagi tahu customer aku ni berkenaan dengan kekuatan produk aku ni. Itulah marketing. Faham ke, tuan-puan? Faham ke? Maka marketing yang pertama dalam marketing adalah apa? Nak dapatkan customer baru. Semua orang komen customer baru. Jadi bila awak tu, maka kita pun buatlah apa? Kerja kita. Contohlah ni kita pun adalah dekat sini. Nak dapat customer baru ni kita pun gunalah. Kita guna WhatsApp blasting. Contohlah ni banyak benda, tuan-puan. Kita buat live. Kita buat apa lagi? Kita buat dan sebagainya. Kan? Live kita pun buat apa lagi? Kita buat apa lagi biasa kita buat ni, kita share dekat grup-grup dan sebagainya lah, kan, sharing. Jadi tapi kita kena ingat apa, tuan-puan? Kita buat benda ni, kita nak dapat kita dapat customer baru, ataupun kita nak dapat satu adalah customer baru, ataupun kita nak dapatkan apa? Kita nak dapatkan lead, prospek. Faham ke? Itu tujuan kita buat marketing. Satu, kita nak dapat customer lah, kan? Tapi kita nak juga dapatkan, walaupun dia tak beli, tapi tak apa, kita dapat dulu nombor telefon dia. Kan? Kita jadikan dia minat dulu dekat kita. Boleh ke, tuan-puan? Jadi itulah fungsi marketing. Okey, siapa faham setakat tu? Komen. Faham, coach? Baik. Jadi, inilah silap yang ramai orang adalah apa? Bila dia tidak ada elemen yang keempat. Elemen keempat ni apa, tuan-puan? Yang kita panggil sebagai customer relation. Semua orang komen customer relation. Baik. Jadi saya nak ambil dia macam ni sahaja. Saya nak bagi tahu macam ni Maksud customer relation dekat sini adalah bisnes yang baik adalah bisnes yang awak ada customer base. Awak ada customer base. Semua orang komen customer base. Base maksudnya apa? Awak ada data customer. Maksudnya dia punya sale yang kita nak sekarang, bisnes yang bagus adalah apa? Dia punya income untuk awak punya bisnes, makin lama awak punya bisnes, makin lama awak punya bisnes, makin lama kita buat bisnes, sepatutnya sale kita lagi mudah. Sebab apa, tuan-puan? Sebab orang yang datang membeli dekat kita bukan lagi banyaknya customer baru. Tapi yang datang membeli dekat kita adalah orang yang sama. Faham ke ni, tuan-puan? So, itu yang kita kena ada. Sebagai business owner, kita kena fikir sekarang macam mana orang yang nak datang beli dekat kedai aku ni, bukan aku nak orang baru semua. Bukan kita nak orang baru je datang. Tapi tak, kita nak apa? Repeat customer. That's why bisnes yang bagus, saya belajar dengan seorang Sifu ni, dia kata apa? Untuk bisnes dia 70-30. 70-30 ni apa? 70% daripada orang yang datang membeli dekat dia adalah apa? Orang yang dah pun membeli sebelum ni. Adalah repeat customer.
Faham? Jadi cuma saya nak tanya, kita nak buat repeat customer ni, apa yang wajib kita ada, tuan-puan? Tak ada benda lain yang kita kena ada, melainkan apa? Melainkan database. Setuju? Jadi that's why apa yang saya nak tunjukkan dekat sini adalah ini adalah 4 elemen paling penting dalam model bisnes. Tapi bercakap pada tajuk pada hari ini, bagaimana untuk bisnes kita ini boleh pergi jauh adalah dengan kita titik beratkan database ini daripada awal. Siapa setuju dengan saya? Kan? Siapa setuju dengan saya buat bisnes? Saya dulu buat bisnes berapa tahun jugalah buat bisnes, tak pernah ada database, tuan-puan. Siapa macam saya? Tak ada database pun. Aku main cari orang baru je semua. Kan? Asyik-asyik buat blasting, asyik-asyik hantar dekat grup WhatsApp, asyik-asyik hantar dekat grup FB, asyik-asyik hantar personal dekat seorang-seorang. Kan? Yang orang yang tak kenal pun kita, betul? Buat spam lah, kan? Jadi, ada dapat sale tak macam tu? Dapat sale, tuan-puan. Tapi kita akan rasa penat. Jadi berhenti macam tu. Sekarang apa yang kita boleh belajar ini, dua benda yang penting adalah apa? Dapatkan database dan bina brand. Dia berkait langsung, tuan-puan. Dia sangat berkait. Database dan brand ini adalah berkait. Boleh-boleh? Okey. Siapa lebih jelas dan belajar sesuatu? Komen. Belajar sesuatu, coach. Okey. Okey, baik. So, sebelum ini saya ada apa ni? Ajar hari ini kita belajar berkenaan dengan apa? Ajar berkenaan dengan cara macam mana nak extract database di WhatsApp. Kan? Ini saya pernah cerita, tapi sebenarnya saya guna software yang percuma. Tapi software yang percuma ni dia dah start ada isu sikit. Jadi hari ni saya nak tunjuk cara nak extract database saja di WhatsApp. Cumanya biasa saya akan ajar pula cara nak buat blasting di WhatsApp untuk personal seorang-seorang. Ada tak daripada ramai-ramai ni yang dapat personal message daripada saya? Ada tak? Bukan saya lah, personal message daripada tim saya ada. Bukan hari ni je, sebelum-sebelum ni ada tak pernah dapat personal message? Kan? Siapa yang ada komen? Ada. Banyak dapat kan? Syahirah ni kata dah banyak dapat. Ya, selalu dapat pun Emma cakap. Jadi macam mana tim saya buat? Adakah saya save semua nombor telefon awak? Tak. Kan? Kita tak save pun. Cuma kita ada software yang kita boleh buat blasting. Kan? Baik. Cumanya saya nak tunjuk hari ini dekat awak. Untuk blasting, mungkin saya just boleh bagi tahu saja sebab hari ini saya nak pergi kepada tools yang kedua yang juga cara macam mana untuk kita simpan database yang mudah lah. Tapi apa pun saya nak pergi dulu first sedikit cara macam mana kita nak extract database di WhatsApp. Siapa nak belajar ni cara macam mana nak extract database di WhatsApp? Tapi ingat hari ini saya nak ajar yang manual. Saya nak ajar teknik manual. Teknik manual ni penting dia kenapa, tuan-puan? Sebab banyak kali kadang-kadang kita beli software, betul tak? Kita beli software ke ataupun kita guna software robot mana-mana ke. Tapi awak kena selalu letakkan dekat dalam diri robot ini semua dia ada possibility besar dia kena ban. Dia tak boleh guna dah. Kan? Dia tak boleh jadi dah macam tu. That's why kita kena tahu juga teknik manual. Macam mana kita nak buat. Siapa yang dah tahu teknik yang guna robot semua tu silakan teruskan gunalah. Tapi kita kena tahu juga teknik yang manual. Macam mana kita nak extract database. Okay, baik. So, terus sahaja jom. Pertama apa yang awak kena buat adalah awak kena guna WhatsApp web. WhatsApp web. Semua orang komen WhatsApp web. Okey. Semua orang pandai guna ke WhatsApp web kan? Okey, baik. So macam mana kita nak ambil database secara manual? Okey, baik macam ni. Katakanlah saya pergi. Saya pergi kat sini. Saya pun nak dapatkan database daripada sini. Boleh? Saya nak ambil database daripada sini. Macam mana saya nak buat? Okey, baik macam ni. Hello, tengok sini Ni teknikalnya lah hari ni Okey, baik.
Caranya adalah awak pergi ni, kita punya cursor ni, awak pergi, kita punya mouse ni, awak pergi, awak letak dekat sini. Awak nampak tak dia keluar nombor telefon? Coach pernah guna software Wabus tak untuk WhatsApp? Saya dah guna. Memang saya guna Wabus pun sekarang. Sebab itu sekarang saya guna robot juga yang berbayarnya Wabus. Bisa Wabus ni saya tak ajarlah dalam klinik bisnes ni sebab dia berbayar. Bukan semua orang yang nak dapatkan yang berbayar, kan? Tapi bolehlah siapa yang nak boleh tu boleh dapatkan Wabus. Saya rasa ramai ejen dekat sini, kan? Siapa yang ejen Wabus boleh letak link dekat sini. Silakan. Siapa-siapa yang ejen Wabus tu boleh promote lah dekat sini. Siapa yang ni, saya pun guna Wabus Okey, baik. So dekat sini awak tengok macam mana kita boleh extract nombor telefon. So awak pergi dekat sini, awak right click. Okey, awak right click dan awak ambil inspect. Semua orang komen inspect. Okey, baik. So klik inspect. Lalu awak akan nampak macam ni. Nampak? Okey, sebelum tu awak kena pastikan dulu macam ni. Awak kena pergi dulu ke search tu biar keluar nombor telefon dulu. Lepas tu awak right click dan baru tekan inspect. So dia akan keluar macam ni. Betul? Baik. So bila dah keluar macam ni, apa yang awak kena buat sekarang? Awak pergi dekat yang dia dah highlight ni. Boleh ke ni? Dia memang bila awak tekan inspect dia terus highlight. Awak right click je. Right click, awak ambil copy element. Ambil copy element dan sekarang awak pergi dekat dalam Microsoft Excel. Ni kena pandai sikit Excel lah, kan? Okey, pergi dekat Microsoft Excel ni, awak pun pergi dekat sini, awak right click dan awak pun paste. Paste je lah. Kan? Okey. Bila kita paste, awak tengok tak? Dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi panjang macam ni, betul? Dan Excel ni bila kita paste, awak tengok bila kita paste, dia akan paste dalam satu box sahaja. Nampak tak ni? Dia hanya berada dalam satu box sahaja. Jadi sekarang kita tak nak dalam satu box macam ni. Kita nak biar dia jadi satu box satu nombor, betul? Jadi sekarang apa kita kena buat? Boleh ke ni? Boleh follow ke? Boleh follow ke Sofa? Komen sikit. Boleh follow, coach. Tak ada apa pun sebenarnya. Saya copy, saya paste je. Okey, lepas tu apa boleh buat? Awak pergi dekat bahagian data. Kat sini ni, kita cerita pasal database kan. Klik dulu dekat tempat yang awak paste tu, klik kat situ dan awak ambil data. Klik data dan sekarang awak ambil text to column. Text to column. So awak tekan text to column, maka apa yang dia akan buat, dia akan keluar macam ni. So awak ambil delimited. Bukan fix awak ambil ni. Delimited. Atas ni. Tekan next. Lepas tu awak ambil comma. Sebab ni kan kita ni kan dia ada comma. Dia pisahkan dengan comma. Jadi awak ambil comma. Awak tekan next. Finish. Okay, baik. So sekarang awak nampak tak? Dia dah jadi satu-satu. So sekarang awak copy balik semua kat sini. Copy balik semua. Copy pula. Copy semua ni. Copy semua. Kalau boleh control all pun boleh. Tapi tak apalah, saya tunjuk jugalah. Okay, copy semua dekat sini. Sampai dekat ujung dia lah. Okay. Copy semua. Copy dan awak paste balik. Paste dekat sini. Paste ni cuma cara paste dia adalah apa? Cara paste ni adalah paste special. Paste special ni awak ambil ni. Paste transpose. Transpose maka dia akan keluar macam ni. Nampak?
Maka inilah semua nombor telefon yang ada dekat dalam grup WhatsApp. Boleh faham ke Sofa? Boleh follow ke tu? Teknologi tak apa. Siapa yang tak sempat follow tak apa. Cuma saya just nak bagi tahu siapa yang sempat, macam itulah cara dia. So boleh dapatkan semua nombor telefon yang ada dekat dalam grup WhatsApp. Kalau macam saya ni, berapa nombor kita dapat ni? Kita dah dapat dah lebih kurang 186 nombor. Yang ni dia repeat sahaja, boleh delete je bawah ni. Okey, baik. Jadi itulah cara macam mana nak dapatkan nombor telefon. Jadi saya tak nak cerita ni. Lepas klik inspect tu nak dapat step coach. Okey, baik. So saya tulis kat sini senang. Okey, manualnya macam ni Okey, mula-mula awak buka guna WhatsApp web. Buka WhatsApp web. WhatsApp web. Dekat WhatsApp web kita pergi dekat cursor kita tu. Dekat nama grup. Dekat nama grup. Okey, baik. Lepas tu kita tekan right click. Right click. Awak ambil inspect. Inspect lah kat sini Right click. Right click tu dekat bahagian right click, awak ambil inspect. Lepas inspect, awak copy. Copy element. Lepas copy element, paste di Excel. Lepas paste di Excel, awak pergi kena apa awak pergi dekat tab data dan awak ambil kat situ separate. Dipanggil apa ni? Sekejap. Pergi dekat data, dipanggil ni. Text to column. Sorry lah, sampai tu saya tunjuk banyak-banyak ni sebab saya tunjuk cepat-cepat ni sebab takut ada ramai yang tak sempat nak follow Jadi tak apa, yang ni adalah manual sahaja. Text to column, lepas tu awak ni lah ambil delimited comma. Panjang juga dia punya ni Lepas tu awak copy dan paste transpose. Okey, tak apa. Awak boleh refer ni, bagi saya refer video ni lah. Video tutorial yang saya buat tadi. Boleh. Okey, sebabnya saya nak pergi kepada satu lagi. Koi, payah nak ikut, tak apa. Siapa yang tahu pasal Excel dia akan tahu. Okey, siapa yang tak ni boleh dapatkan software Wabus. Wabus senang tuan-puan. Serius, senang. Tapi Wabus dekat belakang dia buat macam ni lah. Dekat belakang dia. Dekat backdoor dia kan. Okey, tapi saya tunjuk manual ni. Dulu saya tunjuk yang guna ni. Tapi sebab banyak kali yang dia punya software yang percuma tu dia crash. Kan? Dia tak jadi. Jadi saya pun tak nak tunjuk lah. Okey, baik. So tak apa. Sekarang pesanannya adalah bila awak dah dapat nombor telefon orang, awak jangan buat spam pula. Kan? Nak buat WhatsApp blasting tu jangan spam pula. Okey, baik. Dapat Zizi dapat. Farah dapat. Siapa yang cepat dia boleh dapat lah. Okey, cuma gini awak guna Wabus ke, awak guna manual ni ke, awak kena ingat macam ni. Hello, dengar sini semua. Hello. Mungkin awak cakap, senanglah macam tu dapat database. Apa maksud database tuan-puan? Saya selalu bagi tahu, database kalau untuk saya, database ni duduk dekat mana tuan-puan? Database ni duduk dekat mana? Duduk dekat bahagian prospek. Apa maksud prospek tuan-puan? Prospek ni maksudnya orang dah kenal kita, orang dah tahu pasal kita, orang dah pun yelah kenal dah dengan kita. Kalau awak hantar mesej awak kepada orang yang belum kenal kita, ya betul, warm lead. Kalau awak hantar kepada orang yang belum kenal kita, maka awak tengah buat spam.
dan awak ada kemungkinan besar untuk kena ban. Faham? Sebab apa? Ramai orang salah faham. Dia beli wabus kan. Dia beli software ataupun dia pandai dah extract nombor telefon ni. Dia kata, oi senang lah kalau macam ni. Kan? Dia pun buat spam. Ramai tak spam kita? Ramai. Kan? Apa kita buat? Kita block lah. Kan? Saya sama. Kan? Kalau terutamanya kalau yang jenis minta derma tu kan. Sekali okey lagi. Engkau hantar 3-4 kali memang nanya lah. Aku memang block lepas tu. Kan? Okey, baik. So, hari ini apa yang saya bercadang sebab saya nak gantikan cara bagaimana untuk kita nak gunakan WhatsApp. Tapi instead of WhatsApp, saya rasa lama dah saya tak ajar dalam klinik bisnes ini cara bagaimana untuk kita simpan database yang mudah juga adalah dengan kita gunakan apa tuan-puan? Kita gunakan Google Form. Siapa nak saya ajar pada hari ini cara macam mana kita nak buat Google Form. Google Form ni macam ni. Contoh orang nak beli barang dengan kita, orang ni jadi kita pun senang. Okey, boleh tak klik link ni? Kan bila klik lalu orang pun terus boleh masukkan nama, nombor telefon dan sebagainya. Kan? Jadi next apa yang saya nak tunjukkan pada hari ini salah satu tools. Banyak ni kalau kita nak cerita Salah satu tools untuk database adalah kita gunakan Google Form. Boleh? Okey, baik. Mungkin awak akan tanya, aku datang kelas database marketing hari tu, coach ajar benda lain. Ya. Kan? Kalau siapa yang banyak join kelas saya memang macam tu. Saya suka macam kelas yang ni aku cerita pasal WhatsApp. Kan? Kelas yang akan datang, kelas yang ni pula hari tu dah cerita pasal WhatsApp. Kan? Cerita pula pasal Google Form. Mungkin akan datang, mungkin boleh cerita pula pasal apa? Pasal cara gunakan grup WhatsApp contoh, kan? Jadi kita nak belajar Google Form. Okey, baik. Semua orang komen Google Form. Okey, baik. So sekarang jom kita tunjukkan sekarang macam mana pula kita nak guna Google Form. Okey, Google Form ni macam mana contoh dia? Contohnya macam ni. Ni nampak ni. Bukan Google Form yang ni. Baik, mana Google Form? Sekejap yang ni lah senang ni. Ni MDEC punya, tapi MDEC punya tak cantik lah. Tahulah siapa buat Google Form dia. Saya try klik jap. Nampak? Ditutup dah. Tak apalah. Contoh. Sekejap contoh. Tunjuk contoh dulu sekejap. Tak apalah. Terus je lah tunjuk Awak tahulah aku Google Form Okey, baik. So sekarang nanti saya tunjuklah dia punya ni Okey, baik. So sekarang mula-mula sekali paling mudah. Kena guna laptop lah tuan-puan. Boleh guna telefon tak? Tak boleh. Google Form boleh baca melalui telefon tapi tak boleh nak create daripada phone. Boleh? Tak tahulah sekarang kalau dah boleh, dulu tak boleh. Okey, baik. Cara mudahnya adalah awak buka dulu Gmail. Semua orang ada ke Gmail kat sini? Ada? Okey, baik. Semua orang ada Gmail lah kan? Boleh tengok ulangan dekat FB. Dekat FB tu saya akan delete Siapa nak dapat rakaman awak boleh nanti tolong bagi info berkenaan dengan next class. Kan? Klinik bisnes ni kita dah ada rakaman-rakaman yang lepas. Awak boleh dapat rakaman contoh kelas pada kejap sementara saya ni pukul 10. Okey, sempatlah. Saya cerita sikit untuk rakaman contoh kelas pada hari ini. Contohlah kan. Okey, untuk kelas pada hari ini, siapa nak dapatkan rakaman untuk kelas pada hari ini, awak boleh dapat dalam masa 24 jam. 24 jam sahaja. Lepas daripada 24 jam, awak nak dapatkan balik, tak boleh dah. Awak kena beli dah. RM19. Sebab saya dah bincang dengan tim saya, kena jual. Kan? Jadi siapa nak dapat percuma, terus je lah. Ambil terus, dapatkan, share terus.
share terus info yang tim saya sediakan dan awak boleh dapat rakaman pada hari ini. Kan? Tapi kalau siapa yang terlepas, dia nak belajar pasal macam mana nak buat closing, macam mana nak buat design guna Canva, macam mana nak macam-macam kelas lah sebelum ni kan. Awak boleh tengok juga, boleh dapatkan rakaman, boleh PM admin group untuk awak dapatkan rakaman kelas-kelas yang lepas. Okey, baik. So sekarang dah buka ke Google masing-masing? Okey, baik. Siapa yang sama-sama dengan saya boleh buat terus. Okey, baik. Bila awak buka Gmail, awak nampak tak benda ni? Google Apps dia tulis. Titik-titik-titik ni kan? Tak apa, jangan risau. Kita ada rakaman nanti. So, semua orang pastikan awak share sahaja info klinik bisnes minggu depan, awak boleh dapat rakaman hari ni. Jadi, boleh tengok bila nak buat sendiri nanti. Okey, baik. So, klik dekat sini. Klik dekat Google Apps ni. Klik. Awak pergi ke bawah. Awak nampak tak? Bawah-bawah-bawah dia ni. Pergi bawah-bawah dia. Awak nampak tak dia keluar sini? Forms. Boleh-boleh? Sekali lagi, awak buka Gmail. Awak klik dekat sini. Dan awak pergi bawah sekali. Awak nampak dekat sini form. Boleh? Okey, baik. So, klik. Dan awak pergi bawah. Awak klik form. Klik form. Ni. Oh, so banyak dah kat sini. Contoh form. Contoh, Saya buat untuk ni, maklumat peserta. Contoh, kita buka lah satu. Ni contoh form. Kalau saya boleh buka preview, okey. Macam ni lah maksud saya Google Form. Speed Office 99 Academy. Kalau saya buat kelas, saya akan kelas berbayar lah ni, ataupun kelas yang dengan agensi, saya akan bagi juga kadang-kadang maklumat peserta. So, kita boleh dapat nama, nombor IC, email dan sebagainya. So, siapa nak buat macam ni? Komen sikit. Nak tahu, Coach? Kan, nak buat macam ni, macam mana Okey, jom. So, tadi dah sampai dekat, saya tutup balik Okey, baik. Saya ulang balik klik dekat sini, awak ambil form. Ambil form, lalu dia akan keluar macam ni. Okey, dah keluar dah macam ni. Awak boleh pilih sebenarnya, awak nak ambil ke atas ni. Dah ada banyak dah. Ni untuk t-shirt, sign up, party, contact information, RSVP, event registration. Kan? Tapi kalau nak mudahnya, kan? Nak apa tu, saya ambil yang ni je lah. Kan? Ambil blank saja. Boleh? So, awak ambil je yang blank untuk hari ni, untuk tujuan pembelajaran. Sebab kalau awak ambil yang ni pun sama je. Cuma yang ni template. Tapi saya nak ajar awak daripada awal. Okey, baik. So, klik blank. Lalu dia keluar macam ni, tuan-puan. Nampak? Baik. So, ini adalah nama form kita. Nama Google Form kita. Okey, baik. Nama form. Bila orang klik, orang akan nampak form tu. Okey, form ni apa? Contoh. Saya buat apa? Katakanlah nak order kan pelanggan kopi amal. Contoh saya buat macam tu. Kopi amal. Contohlah saya kata okey, siapa nak dapatkan kopi amal boleh dapatkan kan. Boleh dapatkan, boleh isi link yang ni. Contoh. Nanti kita klik, kita contact baliklah, ataupun bila dia dah berminat nak beli, okey boleh tak isi ni untuk saya dapatkan alamat dan sebagainya. Okey, baik. Biasa kalau orang beli barang daripada kita, apa yang kita nak daripada dia? Satu, kita nak nama. Jadi awak pergi dekat sini, pelanggan kopi amal contohnya. Awak klik kat sini, untitled question ni ambil. Kita nak mula-mula kita nak nama. Betul? Nama. So bila awak klik, awak masukkan saja nama, dia terus faham. Ini adalah short answer. Boleh follow setakat ni? Komen sikit, boleh follow Coach. Okay. Kalau awak nak masukkan gambar sikit, dekat bahagian nama ni masukkan gambar. Ikon dia lah, ikon dia. Awak masukkan gambar. Ambil lah gambar apa-apa. Kalau tak nak, biar je lah. Okay. Short answer. Baik. Dia ni soalan ni wajib jawab ke tak wajib jawab, tuan-puan? Awak, kalau pelanggan kita wajib jawab ke tak wajib jawab? Untuk nama ni, dia kena isi ke tak kena isi? Dia wajib isi, betul tak? Wajib. Jadi kalau kita nak dia wajib isi, awak tekan kat sini. Required. Required. Ni.
Settle. Jadi dapat dah. Okey, nak tengok contoh macam mana? Nak tengok contoh macam mana coach? Dia jadi macam mana sebenarnya coach? Okey, baik. Ni awak tekan je kat sini, nampak? Preview. Kalau awak tekan preview, nampak dia jadi macam mana? So kalau orang klik link kita sekarang ni, dia akan jadi macam ni. Dia pun tulis nama, lepas tu dia pun tulis atas submit. Nampak tak? Boleh nampak dah kan? Dia punya flow dia. Okey. Okey, itu kalau kita nak ni lah. Okey, ni preview dia. Okey, tutup balik. So, sekarang awak nak apa lagi? Lepas nama nak apa? Nak ambil apa lagi? Lepas nama adalah awak tekan kat sini. Kita nak pula dia punya alamat ataupun nombor telefon dulu. Okey, baik. Kita pun tekan je kat sini tuan-puan. Hello, ni. Ada duplicate. Tekan je lah duplicate. Bila awak tekan duplicate, dia tak payah dah nak setting required. Okey, tulis minta kat sini nombor phone. Okey, nombor phone dah ada. Okey, katakanlah awak takut. Okey, tak apalah nombor phone. Okey, lepas tu nak apa lagi? Okey, saya nak dapatkan dia punya alamat ataupun email dulu, email. Okey, lepas email nak dapatkan alamat. Alamat penghantaran. So, settle. Jadi macam mana ni coach? Kalau saya klik ni, sekarang orang yang nak isi dia keluar macam ni. Nama, nombor phone, email, alamat penghantaran. Siapa rasa macam, wah, senang je. Komen sikit. Senang je rupanya. Senang je. Kan? Ambil nama, nombor telefon, email. Yes. Okay, baik. So, tapi tak siap lagi ni. Tunggu dulu. Kan? Okay, baik. Saya nak pergi. Ni basic dah, basic dia. Cumanya, dekat tepi nak perasan tak? Kalau klik kat sini kan, klik dekat setiap satu ni. Dekat sini dia ada ke tepi ni. Short answer. Kan? Okey, katakanlah awak nak apa Awak nak minta dekat sini feedback. Kan? Feedback. Tanya kat sini. Anda pernah membeli kopi amal sebelum ini? Katakanlah awak nak macam tu. Jadi, awak kat tepi ni awak boleh pilih. Awak tekan dekat sini. Tadi kan dia ni. Tadi adalah short answer kan. Awak klik, awak boleh pilih. Awak nak buat dalam bentuk multiple choice ke, checkbox ke, drop down. Katakanlah awak nak ambil drop down. Okey, drop down. Okey, awak pun ambil. Okey, option satu adalah ya. Pernah. Ya, kat sini pula belum pernah. Okey, baik. Ataupun awak sekali lagi kat sini. Okey, awak kata, okey. Set manakah? Package mana yang anda nak? Okay, katalah kat sini. Kita buat pula bukan drop down. Kita nak ambil yang multiple choice. Katakanlah. Kita pun ambil. Okey, yang ni nombor satu adalah papan. Kopi dalam bentuk papan. Ni dalam bentuk pouch. Kan, yang ni pula package 5 papan. Contohlah ni saya bagi contoh. Okey, baik. So, jadi macam tu. Ni multiple choice. Ini pula drop down. Okey, baik. Contoh saya tengok dia punya ni macam mana. Preview balik, kita tekan preview, nampak. Sekarang nama, dia pun keluar macam ni. Anda pernah membeli kopi amal sebelum ini? Dia pun tekan. Oh, belum pernah. Package mana yang anda nak? Okey, package 5 paket. Okey. Faham? Siapa faham ni? Komen. Faham, coach? Terbaik. Komen dulu. Ahsantum. Ahsantum. Lama tak dengar. Faham tu? Okey, baik. Jadi, itulah mudahnya. Kan? Tapi kalau contoh lah okey, dengar sini semua. Saya nak tunjuk pula. Katakanlah sekarang. Tadi dekat sini kan. Awak pun nak buat dulu. Sebelum orang jawab ni, awak nak buat apa? Dia panggil section. Section ni apa? Ni saya bagi advance sikit lah ni sebab macam dah pakai pandai dah tu. Okay. Kita pun buat section, nampak tak ni? Add section. Dekat tepi ni kalau awak tekan, mana-mana pun dia ada kat sini. Add section. Add section ni macam ni Katalah awak tekan ke sini. Add section. Add section dia akan keluar sini. Pelanggan kopi aman. Ni section kedua. Katakanlah ini adalah maklumat pelanggan. Ni section 2.
Section 1 awak nak sini. Sebab apa? Sebab awak nak letak gambar dulu. Tekan ataupun sila awak bagi dah sini kan. Okey, syarat-syarat nak jadi ejen ke ataupun sila lengkapkan maklumat di bawah, contohlah kan. Lepas tu awak nak bagi dulu, okey nak tunjuk poster dulu sikit, okey kita pun tunjuk. Ataupun nak tunjuk video dulu sikit. Boleh tuan-tuan, nak tunjuk video, tunjuk video satu. Saya pun bagi URL satu. Contohlah. Saya bagi mana? Video hari ni lah bukan video hari ni Ni video apa ni? Sesi TikTok. Ni tak boleh ni. Kejap, saya ambil yang ni lah contoh lah Saya ambil lah siapa-siapa. Saya pun ambil yang ni, saya pun copy, saya pun letak. Dekat situ. Dia pun search. Ataupun ni search, ni URL, awak tekan URL. URL awak tekan kat sini. Tapi dia boleh guna untuk ni je lah. Awak pun tekan select. Settle lah. Okay, jadi sekarang ni, kalau orang tekan sekarang, keluar macam mana? Gini. Mula-mula dia tak isi lagi, dia tengok dulu. Okey, kita bagi penerangan dulu. Bla 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 kopi amal ni gini. Okey, baik, berminat dia pun tekan next. Next. Baru keluar pelanggan ni. Siapa faham setakat tu? Komen. Faham coach? Terbaik. Itu maksudnya section. Boleh. Faham ke tak ni? Ke dah makin payah dah rasa? Boleh lagi kot senang je. Okey, faham coach? Luar biasa. Okey, faham kami. Okey, baik. Cun. Coach, letak link e-book dalam Google Form. Boleh? Okey, baik. So, sekarang contoh. Awak boleh masuk video ke? Boleh. Ya, masuk video. Tapi video ni boleh masukkan hanya video yang awak kena upload dulu masuk dekat dalam YouTube. Kalau tak contoh nak masuk gambar, klik kat sini. Awak tak nak dah ni, nak buang. Delete lah. Delete video ni. Katalah awak ni delete. Okey, baik. Klik situ, delete. Remove. Awak pun nak tukar. Awak nak tukar, replace. Tekan replace. Change. Change awak nak masuk gambar pula. Ni bukan video Tak apa, kita buang dulu yang ni. So, katakanlah yang kedua ni awak nak masukkan pula gambar. Awak tekan dulu. Continue. Sekejap continue ni. Next session. Okey, tak ya. So, awak tekan dulu ni. Dan ini boleh. Tak boleh remove Sekejap Change. Tak boleh. Okey, sekejap. Okey, katakanlah buanglah. Kata-kata tak nak video. Kita nak tambah sekarang ini. Kita nak tambah kat sini ni. Add question. Bukan add question. Sekejap. Kita nak tambah dekat sini ni gambar dia. Kita nak tambah add image. Okey, awak tambah image. Tekan browse. Katalah masuklah satu. Ni kelas minggu depan. Siapa nak belajar ni minggu depan? Minggu depan siapa tak join memang rugilah. Nampak ni? So, sekarang kita test dia punya preview. Jadi gitu, nampak? Maklumat pelanggan kopi amal. So, dia pun keluar dulu gambar. Dindong-dindong gambar. Dia pun tekan next. Baru macam tu. Boleh. Okey, cun. Ingat kelas malam, kan dah bagi tahu hari tu untuk bulan puasa ni kita buat siang. Okey, siang. Sebabnya malam kita nak fokus kepada apa? Macam-macam lah kan. Nak fokus baca Quran, nak fokus solat tarawih dan sebagainya. Okey, baik. So, saya rasa settle dulu yang mudah-mudah lah saya tunjuk dulu kat sini. Okey, yang penting-penting sahaja. Baik, hello tuan-puan. Gini. Ataupun satu lagi contoh. Kalau awak nak sekarang ni, siapa yang dah isi borang ni, lepas tu awak pun nak buat apa? Awak kata, okey, siapa yang dah isi borang, dia pun dapatlah e-book. Kan? Awak pergi dekat mana tuan-puan? Awak pergi dekat bahagian, setting. Betul. Setting. Awak pergi dekat bahagian ni, questions kan? Awak pergi dekat bahagian setting. Awak pergi dekat bahagian tak payahlah saya tunjuk takut jadi pening pula.
Di bahagian confirmation message. Nampak ni? Confirmation message. Saya tunjuk je lah, tak apa. Saya tunjuk lah mana yang sempat-sempat awak faham. Okey, macam ni contohlah awak kata. Okey, siapa nak dapatkan e-book? Dia pun isi dah dia punya database semua. Kita nak bagi e-book dekat dia kan? Kita pergi dekat setting ni. Kita pergi dekat bahagian presentation. Kita pun bagi confirmation message. Tekan edit. Kita bagi komen kat sini. Tahan dia. Terima kasih. Kat sini. Terima kasih. Maklumat anda telah disimpan. Contohlah ni Seperti yang dijanjikan, klik link ini untuk download e-book. Kita pun bagilah link. Bagilah link dia. Saya buat X gini lah. Saya pun tekan save. So apa berlaku sekarang? Tengok. Bila orang dah isi, tengok next. Saya buatlah ni apa dulu Saya isi-isi je lah dulu ni. Okey, saya pun tekan submit. Nampak tak dia keluar apa? Terima kasih, maklumat anda telah disimpan. Seperti dijanjikan, klik link ini untuk download e-book. Faham? Okey, baik. Siapa faham, komen faham. Tak apalah, siapa yang tak sempat pun tak apa. Yang basic-basic tu pun tak apa. Senang je. Okey. Okey, baik. Kita pergi yang penting dulu. Apa yang penting sekarang, tuan-tuan? Yang penting sekarang adalah macam manakah kita nak dapat database. Sebelum dapat database. Macam manakah kita nak share link. Betul? Semua orang komen, share link. Kan kita orang dah isi kita punya ni. Siapa yang dekat Facebook tu dah share ke belum ni? Dah share ke belum? Kan? Dah share ke belum? Okey, baik. Kita nak share link ni kan? Macam ni kita nak share link kita biar orang lain boleh isi. Baik, contoh. Jadi apa saya boleh buat? Awak tekan kat sini tuan-tuan. Nampak tak? Tekan button send. Awak tekan button send. Dia akan keluar macam ni. Ini kalau awak nak hantar melalui email. Tapi awak ambil yang tengah ni. Nampak ni? Send via link. Awak ambil link. Sekali lagi saya ulang. Macam mana kita nak hantar borang kita ni? Awak pergi dekat sini, awak tekan send. Dan awak ambil link. Tekan link. Lepas tu dia keluar link dia panjang. Awak pendekkan dia. Shorten link. Dia akan pendekkan, awak tekan copy. Jadi sekarang, saya boleh pergi sekarang ni contoh. Saya pergi dekat bahagian chat kita, saya pun paste dekat awak. Okey, siapa nak beli kopi amal? Okey, klik dekat sini. Okey, saya bagi link. Cuba klik link yang saya bagi tu. Kalau awak klik, dia akan keluar macam mana? Dia akan keluar macam ni. Nampak? Lepas tu awak kena isi lah. Faham ke faham? Komen sikit. Faham coach? Okey, baik. Saya nak 2-3 orang. Boleh tak awak pergi dekat bahagian link yang saya isi tu? Isi berapa-berapa pun tak apa. Asalkan saya nak tunjukkan dekat awak macam mana saya boleh dapat database. Okey, semua orang isi sekejap link yang saya bagi tu. Ya, dia automatic save. Boleh ke kita edit nanti ni? Semua boleh edit ni. Ni, awak boleh edit ni. Semua boleh edit dan dia akan auto save. Awak edit je dia akan terus berubah. Cuba kena buka balik kat sini lah. Kan? Gitu. Okey, baik. So, cukuplah tu. Okey, baik. Thank you siapa yang dah tolong isikan borang tu. Okey, baik. Sekarang saya nak tunjukkan dekat awak macam mana kita nak dapat database. Ni Aiman tanya, macam mana nak tahu berapa ramai orang yang dah register? Ni, nampak tak ni? Respon. Dah ada 11 orang yang register. Ada 12 orang yang register. Nampak? So sekarang macam mana saya nak dapat database? Saya klik je dekat sini. Response. Maka keluarlah dekat sini nama, nombor telefon, email, alamat. Siap keluar carta lagi. Kan? Boleh? Siapa rasa macam wow? Komen sikit. Wow, best. Kan? Ni keluar ada maklumat pelanggan. Jadi lepas ni awak boleh buatlah benda ni. Kan? Okey, baik. So sekarang kalau duduk dalam ni payah kita nak manage tuan-puan. Tapi kita nak sekarang ni
kita nak tahu pula macam mana kita nak convert dia jadi dalam bentuk Excel. Siapa nak belajar cara nak buat dia dalam bentuk Excel? Kita nak download dia biar dia keluar Excel. Oh, nak. Dahsyatnya kelas hari ni Siapa tak dapat rakaman hari ni memang rugi lah. Sebab apa? Jarang ni saya rasa lama dah saya tak cerita pasal Google Form ni. Kan? Lama dah tak cerita pasal Google Form. Boleh dapat recording ni? Boleh. Nanti tengok dalam grup, nanti awak tolong bantu untuk share kelas minggu depan. Baik. So sekarang macam mana kita nak buat? Klik dekat sini je tuan-puan. Dekat bahagian respon ni, tak payah nak pening-pening, klik kat sini. Nampak ni? Nampak tak ni? Warna hijau ni nampak? Klik je dekat situ. Klik. Dia pun tanya, create new spreadsheet. Awak pun tekan button create. Dah settle. Dia pun dindong sekejap. Dah keluar dalam bentuk Excel. Subhanallah. Senangnya, Coach. Kan? Macam ginilah orang dapat database. Faham? Tu nampak ada yang baru masuk tu. Dia keluar terus kat sini. Nampak? Senangnya Asyikin cakap. Ya. Jadi sekarang ini dalam Google lah. So sekarang macam mana awak nak download benda ni? Nak jadikan dia sebagai offline. Ni online. Offline dia macam mana? Pergi dekat bahagian file, download. Download dengan Excel. Klik Microsoft Excel. Dah settle. Nampak? Dah download dah. Ya, bolehlah apply. Nak suruh apply lah ni Aiman. Duduk ajar-ajar ni suruh apply lah. Nak suruh ulang dekat mana tu Rina? Okay, baik. Saya ulang daripada sini. Sekarang ni saya dah ada 18 orang yang isi saya punya form. Tadi kita nak adjust soalan dekat sini, betul? Okay, katalah saya nak tambah lagi ni. Nak tambah lagi add video pula. Sekejap. Kalau tambah gambar, dia boleh buat gambar 2 kan? Okay, gambar satu lagi. Contohlah ni. Kelas Shopee tuan-puan. Siapa yang belum attend Shopee? Okay, baik. Contohlah ni. Okay, katalah ada 2 ni kan. Okay, saya pun orang pun dah isi dah sekarang kan. Orang dah tengok dah 2-2. Lepas tu orang pun dah isi dah ada 18 orang. Lepas dapat 18 orang dah ni, saya pun nak dapat balik database dia. Macam mana? Saya ambil yang ni. View response. Sebabkan saya dah link tadi, dia terus je datang kat sini. Nampak ada 18 orang. 19, 18. Sebab apa? Sebab satu tu timestamp. Jadi nak download, klik kat sini. Download. Dah settle. Boleh ke boleh? Ni tukarlah tajuk dia ni. Title ni tukar tajuk dia. Dia pun tukar dah tu. Pelanggan kopi amal. Okey, Alhamdulillah. Cuma nak cantik sikit. Boleh ke saya tambah sikit lagi tuan-puan biar nampak cantik kita punya ni. Boleh ke tuan-puan? Siapa nak belajar cantikkan sikit kita punya Google Form ni? Basically awak dah belajar dah. Maknanya yang basic, yang paling penting dah tahu dah. Nak cantik. Cantik dia kat mana tuan-puan? Okey, kat sini. Ni tadi questions kan? Nak suruh cantik sikit. Cantik dia kat mana? Awak pergi ke atas ni. Awak nampak tak ni? Hello, tengok sini. Cursor saya ni. Awak nampak tak ni? Ada theme. Customize theme. Ni, ada theme ni. Awak klik theme ni. Ni, atas ni. Theme. Dia pun keluar kat sini. Katalah awak nak tukar. Ni warna purple lah. Tukar jadi warna biru lah. Dia pun tukar jadi warna biru. Background color ni awak nak tukar lah. Dia jadi warna putih lah. Kan? Ataupun jadi warna biru macam ni lah. Kan? Contoh. Nak cantikkan lah. Cumanya nak tambah ke atas ni. Header. Okay, awak ambil ni. Header ni awak tekan choose. Choose header. Katakanlah awak boleh ambil kat sini. Yang dia dah ada pun ada. Awak nak upload sendiri pun boleh. Katalah nak ambil yang dia dah ada ni. Ambil yang mana? Copy. Mana copy? Copy ni mana ni lah copy ni. Nampak ada copy sikit tu. Saya ambil copy. Saya pun tekan insert. Lalu sekarang saya punya ni dah ada header. Kalau saya design dulu sikit lah. Buat guna Canva. Adjust sikit kat sini atas ni. Jadi sekarang kalau orang tekan jadi macam mana? Borang kita keluar macam ni. Nampak? Dia ada header atas ni. Boleh? Gitu.
Nak tukar font pun boleh adjust. Ni form tulisan macam gitu boleh. Ini boleh. Boleh. Okey, baik. So itu sahaja secara basicnya. Ada apa-apa nak tanya tak? Siapa-siapa sini yang mungkin dia dah biasa dengan Google Form tapi tim ambil kat mana kat sini? Ni saya tunjuk ke atas ni. Tim. So siapa sini yang nak tanya apa-apa berkenaan dengan Google Form ni sebelum kita habis? So tengok kat sini lah, nanti kalau nak pergi kat setting ada banyak ni. Google Form dah canggih dah tuan-puan. Coach, kalau tersilap boleh tak nak undo? Okey baik, sini. Okey, main gini. Contohlah sekarang ni memang awak dah ada link, betul tak? Macam mana awak nak buka balik Google Form awak ni, nak edit? Siapa nak saya tunjuk? Kadang-kadang kan kita kan dah ni. Kan kita dah buat dah Google Form. Tiba-tiba kita nak tengok balik ni. Macam mana nak buka balik Google Form kita ni? Dekat mana tuan-puan? Macam ni. Dekat sini macam tadi juga. Dia duduk kat mana ni tuan-puan? Google Form kita ni dia simpan dekat mana ni Google Form? Dia simpan dekat Google Drive. Semua orang komen Google Drive. Google Drive ni di cloud yang memang dah bagi, yang memang Google dah bagi percuma. Google Drive. Google Drive kat mana? Nak undo boleh. Okey, baik. Google Drive dekat mana? Sama juga tempat tadi. Klik dekat sini. Nampak tak? Ada Drive. Drive. Drive ni macam kita punya folder lah. Folder dekat Google. Say, awak klik dekat Google Drive ni. So, dekat sinilah dia simpan. Nampak tak? Ni. Nampak ni? Pelanggan kopi amal. Kalau awak tak jumpa, awak type lah dekat sini. Pelanggan. Awak pun tekan je enter. Dia pun keluar lah. Pelanggan. Ni. Pelanggan kopi amal. Awak nak dalam bentuk apa? Dalam bentuk form je. Dia pun cari. Ting. Keluar. Pelanggan kopi amal. So, awak pun buka lah. Dekat sinilah awak boleh edit balik awak punya form. Faham ke ni? Ya Allahu Akbar. Faham ke ni? Bagus Syarifah tanya. Okey. Macam mana kita nak suruh pelanggan masukkan bank statement? Bank statement ni maksudnya bukan bank statement. Kita nak suruh pelanggan masukkan apa? Masukkan attachment. Siapa nak belajar? Cara pelanggan nak masukkan attachment. Okey, katakanlah kat sini. Saya pun buatlah kat sini. Saya duplicate satu lagi. Saya tekan duplicate. Sekarang saya bukan nak ni. Saya tekan kat sini. Saya suruh apa? Saya ambil file upload. Instead of kita ambil yang tadi tu, kita ambil file upload. Kita pun tekan file upload. Kita pun suruh dia masukkan dekat sini. Ya. Okey, kita tekan continue jap. Dia keluar. Okey, file upload. Ni dia kena upload file. So, awak kena pilih dekat sini. Sila lampirkan gambar pasport anda. Okey, maksimum number ni 1. Berapa dia boleh upload? Boleh upload sampai 5 ke, sampai 10 ke. Maksimum size, tak kisah nak buat. Awak sanggup sampai 100 meg ke, 10 meg cukup lah kot. So, siap. So, sekarang kita punya file jadi macam mana? Jadi macam ni. Kat bawah ni, last sekali. Okey, tekan next dulu. Bawah sekali keluar macam ni. Sila lampirkan gambar pasport anda. Dia pun tekan kat sini, dia kena tambah file. Best ke best? Komen sikit. Best kos, best. Jadi kat sini lah kalau contoh orang dah beli daripada kita. Okey, sila lampirkan resit bayaran. Jadi dia pun letak dekat sini resit bayaran dia. Okey, baik. So, ada kawan saya ajar Google Form ni, dia buat RM50 kelas. Half day. Aku cakap Google Form pun kau charge juga Okey, baik. Tapi tak apalah kan. Benda tu penting. Tapi bagi saya macam, sebab saya dah tahu lama dah buat Google Form ni. Jadi saya rasa kadang-kadang kita rasa senang. Tapi sebenarnya benda tu tak senang bagi ramai orang ni kan. Data-data ni selamat ke Kos? Selamat. Dia sangat selamat. Bukan selamat. Dia sangat selamat sebab apa? Dia duduk dekat dalam kita punya
Google Drive. So Google Drive ni orang tak boleh buka suka-suka. Okey, baik. Satu lagi last sebelum kita ni. Best pula ajar benda ni. Okey, baik. Katakanlah saya lah contoh lah kan. Saya kata, okey, siapa nak join kelas saya bla 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 bla. Tiba-tiba dah habis dah waktu. Kita tak nak dah orang isi saya punya form. Kan? Kita tak nak dah orang isi. Kita dah cukup dah. Kita nak 100 orang je. Lebih daripada 100 orang dah kita tak nak. Jadi cukup 100 orang, kita cakap okey, dah cukup dah, saya nak tutup pendaftaran. Nak tutup pendaftaran, kita pergi dekat respon, awak tutup kat sini. Accepting respon, awak tutup je dia. Maka sekarang, awak punya Google Form sekarang, orang klik tak jadi dah. Faham? Faham ke ni? Simple je kan? Klik je dekat situ. Kalau nak buka balik, tekan balik. Ting. Gitu. Senang je kan? Ataupun kalau awak rasa macam, oh aku dah tak nak dah ni, aku dah macam, apa tu, tak nak guna dah, tak nak bagi langsung dah. Mungkin sekarang kita nak tutup, nak buka, kita pun tekan kat sini, awak tekan unlink. Unlink form maksudnya form yang awak bagi sebelum ni dah tak ada dah. Dah memang tak boleh guna dah link yang lama tu. Kan? Dia akan tukar terus link baru. Okey, baik. Boleh. Boleh buat countdown tak, coach? Countdown macam mana contohnya? Countdown tu macam mana 5 hari lagi macam tu contoh. Oh, dia tak boleh buat countdown dalam ni. Tak boleh. Countdown dalam ni tak boleh. Kalau nak buat tu tak boleh. Sebab itu boleh, tapi dia ada banyak lagi. Awak kena pergi dekat add-on. Awak kena carilah ada banyak add-on dalam ni. Klik form. Contoh Pergi dekat sini. Awak pergi kat sini. Sorry. Oh, add-on dia sikit Dulu banyak. Add-on. Okay, awak pergi dekat add-on. Ni ada banyak benda yang boleh collaborate dengan Google Form. Tapi saya tak nak tunjuk kat sini lah, pening nanti awak kan. Yang basic-basic. Awak tengoklah mungkin ada kat sini dia punya ni apa ni? Countdown mungkin kot. Extended form. Time tracker. Ni ada mungkin kot. Tengoklah. Tapi kena guna, maknanya kena guna add-on. Macam itulah juga yang kita orang buat, macam mana kita boleh auto send. Awak datang kelas, awak isi je nama, awak isi je apa tu? Nama dengan IC, dengan email, terus dia nanti awak akan dapat email untuk awak punya sijil. Macam mana buat tu? Ada setting dia. Kan? Tapi tak nak tunjuk kat sini lah, pening nanti. Okey, kalau limit 100 orang, boleh set auto close tak form tu? Tak boleh set auto. Tak boleh set auto. Awak kena datang dan awak kena ni. Buat e-book pula. Cara nak buat e-book Alah, buat e-book buat ni je lah. Buat apa? buat tulis je lah kan. Lepas tu jual je lah. Okey, baik. Saya rasa cukup dulu untuk hari ni. Siapa belajar sesuatu yang best hari ni? Komen sikit. Best sangat, coach. Best sangat. Tapi saya percaya tuan-puan. Awak ingat semua ke ni? Step-step ni. Siapa rasa dia akan ingat semua? Kalau saya tak ingat tuan-puan. Saya saja semua ni. Jadi that's why kan. Silalah dapatkan recording. Siapa nak dapat recording hari ni? Komen sikit. Recording nak, coach? Nak kan? Komen sikit nak. Jadi ingat recordingnya hanya boleh dapat dalam masa 24 jam sahaja. Kita boleh dapat dalam masa 24 jam sahaja. Jadi saya nak mohon bantuan daripada semua yang ada kat sini. Tapi macam yang saya selalu pesan, jangan kita share. Awak tengok dekat dalam grup WhatsApp jangan kita share. Ni percuma. Minggu depan kita akan belajar. Hari Khamis ni, hari Jumaat ni ada teknik dropship di Shopee. Dan hari Selasa ada teknik live berkesan. Siapa rasa best tajuk-tajuk ni? Ramai cakap, best-best lah tajuk klinik bisnes ni. Dah lah, percuma kan? Okey, baik. Jadi insyaAllah, kita akan belajar teknik dropship di Shopee dan kita akan belajar teknik macam mana nak buat live yang berkesan. Jadi, awak hanya perlu forwardkan sahaja poster ni dengan dia punya ayat dia. Dia ada ayat dia, tuan-puan. Ada ayat dia. Forward kepada mana? Kepada 10 grup WhatsApp. Lepas awak forward, awak PM saya punya assistant, nanti dia akan bagi rakaman kelas hari ini. Boleh? Baik.
Okey, baik. So boleh dan siapa assistant coach, nanti awak tengok dekat mesej tu dia ada nombor. Cuma saya selalu pesan bukan sekadar untuk nak dapatkan rakaman, tapi niatkanlah juga untuk kita dapatkan pahala. InsyaAllah saya sangat yakin tuan-puan macam ni. Setiap orang yang datang belajar ni, saya dapat pahala untuk saya mengajar. Tapi tuan-puan, awak bantu sebarkan juga orang yang datang dan dia belajar, dia dapat ilmu. Setiap ilmu yang dia guna, yang dia dapat, kita juga dapat pahala, betul? Itulah kelebihan sedekah dengan pahala. Berbanding dengan kita sedekah dengan duit mungkin, dia beli makan nasi habislah, tapi ilmu makna dia boleh pergi berpanjangan. Okey, baik. Dan last sekali, kita ada kelas intensif. Okay, saya izinkan saya cerita sikit kelas bulanan. Dalam setiap bulan kita ada dua kelas setiap bulan. Yes. Okey, baik. Nombor 1 adalah kelas, saya tunjuk je lah, senang Sekejap. Mana saya punya tu? Ni. Saya tunjuk kat sini lah Kelas intensif bulanan. Okey, yang terdekatnya adalah kelas buat duit di Shopee. Siapa yang pernah join ni? Kelas kali ni kita buat 2 hari tuan-puan. Kan? 2 hari. Agak-agak berapa ringgit ni? Kan? Belajar sampai pandai, awak boleh repeat kelas. Setiap minggu awak boleh. Setiap bulan awak boleh repeat kelas, tak payah bayar. Siapa yang pernah join? Komen sikit. Best ke best? Kan? Sampai hari ni yang dah pernah join tu, dia boleh join lagi. Yang ni 17 hingga 18 hari bulan. Jadi, siapa yang nak belajar cara buat duit di Shopee? Dengan siapa ni tuan-puan? Dengan saya satu. Dan hari kedua, awak akan belajar dengan Ridwan Musa. Ridwan Musa ni Shopee expert. Shopee expert ni dia adalah trainer dari Shopee. Ada beberapa orang je trainer dekat dalam Malaysia ni yang Shopee punya. Dia direct dengan Shopee. Kalau saya Facebook, dia ni Shopee punya. Ya, bayar sekali boleh repeat banyak kali. Saya rasa orang yang pertama kali join dulu, saya rasa dia dah boleh repeat berbelah-belah sekali dah. Kan? Bayar berapa ni tuan-puan? Sama sahaja, RM69. Murah ke tuan-puan? Kan? Alhamdulillah. InsyaAllah. Baik, apa pun, hari ni ada promo lah sikit. Promo sikit, awak masukkan kod diskaun. Masukkan kod diskaun sampai pukul 11 malam. Masukkan kod diskaun sampai pukul 11 malam. 11 malam esok saya rasa. 11 malam esok. Awak masukkan, kod dia adalah Klinik Business 5. Yang ni masukkan kod ni. Nanti awak akan dapat potongan berapa? Potongan RM5. Dapatlah potong RM5. So dia jadi yuran sekarang berapa? RM64 lah. Okey, baik. Kelas yang next adalah yang terdekat juga ni adalah 16 dan 17 hari bulan. Dan awak ada satu lagi kelas adalah TikTok Intensif Mastering. Siapa nak belajar TikTok? Kan, saya akan ajar sekejap je. Sebab saya nak bagi laluan kepada Coach Yumedin. Ini memang dia punya kepakaran lah. Boleh tengok dekat dia punya TikTok. Follower dia saya rasa dah berapa ratus ribu, berapa puluh ribu dah kot. Jadi awak boleh belajar. Sama juga harga dia hanya RM69. Kan? Jadi teknik macam mana saya buat saya dapatkan follower saya 16,000 dah follower saya sekarang. Walaupun saya memang jarang buat posting sebenarnya. Yang ni pun sama, ada RM5 posting. Ada RM5 diskaun. Sama juga guna voucher yang tadi. Okey, baik. Siapa yang nak join dua-dua pun boleh. Ni akan datang juga. Ni bila ni 21 Mei. Ni bulan 5 nanti. Bulan 5 nanti. Ini bulan 6. So ni bulan 5, ni bulan 6. Berani live. Berani live dengan Coach Zul. Okey, baik. Siapa ni awak boleh dapatkan combo. Ni combo Mana combo Combo ni maknanya awak join kelas Shopee bersama dengan TikTok Mastering. Hanya RM berapa RM118. Kan? RM118 dan awak boleh dapat juga diskaun dekat sini lah. Pergi dekat sini, ni saya tekan batal jap. Masuk kat sini Klinik Business 5. Awak pun tekan tuntut. Nanti dia potong. Ting, potong RM5.
Jadi sekarang awak perlu bayar hanya RM113 untuk yang combo combo. Siapa nak join semua bolehlah awak klik jelah kat sini. Oh, saya nak join juga yang intensif TikTok contoh. Aku nak join juga yang marketing roadmap. Aku nak join juga yang intensif berani live. Ambil jelah. Kan? Okey, so boleh dapatkan dekat sini. Boleh. Minta izin live untuk terima kasih. Baik, sama-sama. Okey. So itu sahaja saya rasa daripada saya. Semua ni ada rakaman Baik. Apa kelebihan kelas bersama dengan Speed Office dengan saya punya team lah kan? Awak boleh tengok awak pergi kelas banyak kelas. Dia orang buat kelas, contohlah dia ajar pasal TikTok lah. Kan? Mungkin yuran lebih kurang sama, tapi biasanya lebih mahal lah kot. Apa yang membezakan biasanya dia orang tak akan bagi rakaman. Sebab apa? Sebab rakaman tu dia orang nak jual balik. Tapi sekarang tak, awak boleh dapat rakaman, awak boleh dapat sijil. Awak boleh dapat money back guarantee. Kan? Maknanya kalau datang tiba-tiba rasa tak best pun, rasa macam tak belajar apa-apa pun kan. Bagi tahu je saya punya team, nanti kita refund. Okey, baik. So, siapa nak join ni? Siapa nak join Shopee? Siapa nak join kelas TikTok? Komen sikit. Nak join coach? Okay. Untuk register tengok dekat dalam grup WhatsApp Tengok dekat dalam grup WhatsApp. Sebab saya tak bagi link dekat sini sebab saya ada beberapa orang saya punya ejen juga. Jadi mungkin awak datang ke kelas pada hari ini datang daripada ejen-ejen saya. Kan? Tapi apa betul puan, klinik business is klinik business adalah untuk kita belajar dan kita bagi manfaat dekat ramai orang. Kan? Tapi again, saya juga adalah orang yang, saya pun company yang buat income lah. Kan? Macam mana nak jadi agent coach ni? Kan? Nantilah saya buka, saya malah nak ambil lagi, saya malah nak rekrut lagi. Sebabnya saya direkrut, saya akan buat briefing. Kalau awak masuk sekarang, takut awak pening. Macam mana nak buat ni, macam mana nak buat ni kan? Jadi pening. Tak payah lagi lah jadi agent. Nanti saya buka, duduk dalam grup tu, tunggu bila saya buka jadi agent. Okey, baik. Saya tak panggil agent, kita panggil affiliate. Affiliate marketing. Okey, baik. Itu sahaja daripada saya. Siapa rasa kelas hari ni best gila? Komen sekali lagi. Best gila, coach. Kan? Best. Okey, so saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. Dan saya mohon maaf atas kekurangan saya. Apapun, semoga ilmu yang awak semua dapat dan juga apa yang saya mengajar ini, saya juga dapat dari segi pahalanya. Awak juga manfaatkan itu dan dia menjadi satu jariah yang berpanjangan untuk saya lah. Dan jangan lupa untuk kongsikan kepada kawan-kawan kita. Siapa yang dekat Facebook, tekan button share banyak-banyak. Okey, baik. So jumpa lagi insya-Allah. Siapa yang nak join, nak belajar teknik dropship di Shopee, siapa yang dah pernah belajar sebelum ni mungkin tak payah join dah. Siapa yang belum join lagi teknik dropship di Shopee, so boleh join hari Khamis dan hari Jumaat. Hari Selasa nanti pula kita akan belajar percuma juga teknik macam mana nak buat live. Yang akan datang yang live nanti, kalau awak perasan kenapa orang yang datang dalam klinik bisnes ni awak rasa macam sekejap je. Siapa rasa macam sekejap je habis sejam setengah? Betul tak? Siapa rasa macam tu? Kejap je habis sejam setengah. Siapa rasa macam tu? Ramai orang cakap, macam mana coach boleh buat sampai orang rasa sekejap? Rasa macam, biasanya orang kalau kelas biasa kita boleh nak rasa tidur lah, rasa macam lemau lah, betul tak? Jadi saya akan tunjukkan dekat awak sebenarnya flow. Dia ada cara bercakap dia. Teknik bercakap dia dalam live. Macam mana kita bercakap menyebabkan orang engage, orang stay dan orang rasa apa yang kita cakap tu penting. Betul? Okey, baik. So itulah yang kita akan belajar minggu depan insya-Allah. Okey, baik, itu sahaja daripada saya. Mohon maaf. So insya-Allah kita jumpa lagi minggu depan. Saya akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dah habis dah. Saya akhiri dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye. Okey, ucapkan terima kasih dekat dalam grup WhatsApp kita. Biar hidup sikit grup tu. Komen banyak-banyak sikit biar yang tak datang tu rasa macam rugi komen pakat komen. Okey, baik, terima kasih.